Ada survei menarik yang dilakukan mahasiswa Universitas Malaya mengenai penyebaran bahasa Indonesia di Malaysia. Dari survei sederhana itu, mereka menyimpulkan bahwa TikTok dan YouTube merupakan aplikasi utama penyebaran bahasa Indonesia. Umumnya mahasiswa Malaysia menonton sinetron dan menikmati lagu-lagu Indonesia. Tampaknya, sudah lama milenial Malaysia kecanduan bahasa Indonesia. Berikut ini pemaparan mereka. Penyebaran bahasa Indonesia melalui media sosial dalam kalangan pelajar Universiti Malaya. Itulah topik perbincangan kita pada hari ini. Penggunaan media sosial seperti TikTok, Facebook, Twitter dan sebagainya telah merancangkan lagi proses penyebaran tersebut. Malaysia juga menerima pengaruh bahasa dari negara sekitarnya termasuklah dari Indonesia. TikTok ini boleh menjadi satu medium penyebaran bahasa Indonesia kepada masyarakat di Malaysia. Daripada data yang dikumpulkan, kalau boleh kita lihat pada skrin, telah ditunjukkan seramai 58.1% responden kita, iaitu daripada 105 orang pelajar Universiti Malaya, telah memilih TikTok sebagai media sosial, aplikasi media sosial yang utama yang mampu menyebarkan pengaruh bahasa Indonesia dalam masyarakat tempatan. Jadi kenapa TikTok ini menjadi medium difusi bahasa Indonesia dalam kalangan pelajar? Yang pertama adalah disebabkan videonya yang ringkas dan pendek, seperti yang kita tengok di slide seterusnya, iaitu medium TikTok ini dipersetujui seramai 66 orang daripada 105 orang, yang bahawa video TikTok yang padat dan ringkas merupakan faktor utama mengapa TikTok mampu menjadi tadahan penyebaran bahasa Indonesia. Hal ini demikian kerana penyampaian kandungan dalam TikTok yang ringkas serta padat mampu menarik perhatian pengguna. Jadi kalau kita lihat masyarakat di Malaysia, terutama sekali pelajar Universiti Malaya, mereka menonton YouTube sebagai satu hiburan, dan selalunya dalam YouTube ni mereka akan menonton sinetron yang biasanya episodnya lebih kurang 100 episod. Selain itu, melalui YouTube juga, mereka juga boleh mendengar kompilasi lagu Indonesia yang popular. Muzik atau lagu dapat menjadi faktor kepada penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan pelajar Universiti Malaya kerana penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan ini kita dapat lihat bahawa lirik lagu terdiri daripada perkataan-perkataan yang disusun rapi untuk menimbulkan keindahan. Lirik juga merupakan pelengkap kepada sesebuah lagu. Penggunaan kata-kata atau bahasa dalam lirik lagu ini amat penting agar sesuatu makna dapat disampaikan kepada pendengar. Jadi penggunaan lirik lagu dalam lagu Indonesia ini juga dikatakan menghayati kerana kebanyakan lagu Indonesia ini menggunakan bait-bait lirik yang dihasilkan secara jujur dan tulus daripada hati, kemudian terus disampaikan melalui sesebuah lagu, di mana kita dapat lihat kebanyakan daripada pelajar Universiti Malaya merupakan golongan remaja yang sudah dikatakan sinonim dengan hubungan percintaan. Jadi mereka akan cenderung untuk mendengar lagu yang dapat mengaitkan perasaan mereka dengan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia, kerana penggunaan lirik dapat dirasai serta dapat meresap ke dalam jiwa mereka. Malah, penggunaan lirik lagu dalam bahasa Indonesia juga dikatakan dapat difahami oleh pelajar Universiti Malaya kerana perkataan-perkataan yang hampir mirip dengan bahasa Melayu. Dengan ini, mereka akan mendengar lagu berkenaan secara berulang kali, malah turut menghafal dan mengingati lirik lagu berkenaan sehingga menyebabkan penyerapan kosakata bahasa Indonesia tersebut. Iaitu saudari Anis, apakah yang menyebabkan golongan influencer ini mampu menyebarkan pengaruh bahasa mereka dalam kalangan pelajar di Universiti Malaya? Secara umumnya, golongan influencer ini adalah golongan yang berpengaruh dan mampu untuk menyebarkan pengaruh bahasa mereka dalam kalangan pelajar di Universiti Malaya. Golongan pelajar, terutama pelajar Universiti Malaya, senang terikut dengan aspek bahasa yang dituturkan oleh influencer ini.
Bagaimanakah bahasa Indonesia boleh tersebar di Malaysia melalui drama atau sinetron? Mohon saudari memberi kupasan mengenai hal tersebut. Seperti yang kita tahu, drama Indonesia ini memang daripada dulu lagi telah banyak disiarkan di siaran TV di Malaysia. Malah sejak beberapa tahun yang lepas, Astro sendiri telah menyediakan satu saluran khas untuk rancangan televisyen dari Indonesia sahaja. Jadi kalau sesiapa yang meminati drama Indonesia, mereka boleh membeli saluran tersebut untuk menonton drama-drama khas daripada Indonesia. Jadi kalau saya sendiri, saya rasa tidak hairanlah mengapa drama atau sinetron Indonesia ini mampu menjadi tadahan penyebaran bahasa Indonesia. Sebab seperti yang moderator kita cakap tadi, memang kita ni dibesarkan dengan drama dan sinetron daripada negara jiran. Mungkin bukan semua, tapi saya pasti ramai yang menonton drama-drama Indonesia sewaktu mereka kecil. Sebagai contoh, drama Baim, Nada Cinta, Bawang Putih Bawang Merah dan sebagainya. Bagi saya, drama dan sinetron Indonesia yang menarik ini mampu menarik perhatian penonton, menyebabkan mereka boleh menonton drama tersebut dari awal sehinggalah ke pengakhirannya. Malah terdapat beberapa peminat yang sanggup mengulang-ulang beberapa kali hanya untuk menonton babak-babak yang mereka minati. Daripada menonton drama ini, mereka mula mempelajari bahasa Indonesia untuk mereka lebih faham apa yang diperkatakan oleh pelakon-pelakon atau watak-watak yang dibawa oleh pelakon-pelakon tersebut. Rasa ingin tahu menyebabkan kita akan mengulang, mempelajari dan mendengar kata-kata dalam bahasa Indonesia agar pemahaman kita lebih jelas. Selain itu, penyebaran bahasa Indonesia melalui drama dan sinetron ini juga. Jadi kalau kita tengok, perkara ini berlaku seperti seorang pelakon popular di Indonesia iaitu Reffal Hadi dalam yang berlakon dalam drama Wedding Agreement, di mana peminat-peminat Malaysia mula mempelajari bahasa Indonesia semata-mata untuk menonton beliau memberi komen di media-media sosial seperti di Instagram, di TikTok, di mana mereka akan memberi komen dalam bahasa Indonesia supaya Reffal Hadi tersebut boleh fahami apa yang diperkatakan oleh beliau. Jadi perkara ini yang menyebabkan penyebaran bahasa Indonesia itu berlaku dengan cepatlah, sebab bila kita minat, kita akan mula nak pelajari. Tersebarnya bahasa Indonesia mempunyai kesan dalam perbualan dan penulisan masyarakat kita. Antaranya dalam perbualan, misalnya masyarakat tidak sedar dan akan mencampurkan bahasa Indonesia dalam perbualan mereka. Kerana masyarakat ini mudah terpengaruh dengan bahasa Indonesia yang telah mereka dengari. Sehubungan dengan itu, masyarakat yang sering mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia daripada data yang dikumpulkan dengan bersama pelajar Universiti Malaya, dapat dikatakan bahawa perkataan bahasa Indonesia yang sering digunakan ialah perkataan gue. Jadi gue ini merupakan satu kata ganti nama diri yang bermaksud saya dalam bahasa Melayu. Jadi mereka menggunakannya dalam penulisan tidak rasmi seperti di media sosial mereka akan mencampurkannya dalam perbualan biasa. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.